Saya nak ambil perspektif kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat apa yang dia buat pada 23 hari bulan September dalam sidang media itu. Apakah itu juga dianggap politik? Nanti dulu kita buat satu andaian yang adil kepada apa yang berlaku. Ingat tak saya kata bahawa Kerajaan Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan yang majoritinya sangat rapuh. Sangat rapuh. 113. Itu kita ambil paling maksimum dia boleh dapat. Ya? Test dia 113. Dan itu macam-macam dalam 113. Kalau pop 2 lari ya, habis ya, jatuhlah dia. Itu satu. Semua ini daripada Tan Sri Mahyudin ambil alih. Inilah realiti yang ada pada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kerana itulah jawapan dia, kenapa dia kena menyogok, ya? Kenapa dia kena sogok bagi jawatan, kenapa dia kena bagi kedudukan dan saiz kabinet sampai 72 orang. Ini semua tidak lain tidak bukan adalah untuk mengekalkan kesetiaan dengan sogokan. Ya ima sogokan jawatan GLC di kalangan MP supaya mereka terus setia kepadanya dan 113 dia dapat pegang, dan juga ketua-ketua parti dan mereka yang menyokong Perikatan Nasional ini oleh kerana nak bagi mereka duduk elok, jangan bising, maka sogok mereka dengan satu kabinet yang besar. Satu kabinet dia pecah sampai 2, 3. Satu kementerian ada sampai 2 timbalan menteri dan seorang menteri yang tak tahu apa dia buat. Semua ini adalah bahana. Orang Utara kata. Ini semua adalah bahana-bahana yang kita kata Kerajaan Perikatan Nasional sudah lemah. Dan dia muncul di atas kelemahan itu. Baik. Latar belakang inilah yang menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyelamatkan keadaan supaya dengan itu. Apa? Supaya dengan itu satu majoriti yang kukuh. Nampak? Satu majoriti yang lebih mantap dapat dibentuk. Dan bila dia dibentuk dengan majoriti yang mantap, maka kerajaan yang akan dibentuk dari majoriti yang kukuh dan mantap itu adalah kerajaan yang efisien, ada dia punya mandat, ada dia punya strength, dan lebih penting, ada leadership, kepimpinan. Ya, ini dua benda yang berbeza. Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tentang memulihkan negara dengan bentuk majoriti yang lebih kukuh dan juga dengan kerajaan yang lebih stabil, solid. Dengan yang di sini duk cakap, baik kalau nak terus saya sokong, saya dapat apa? Jawatan apa yang saya akan diberikan? Saya nak jawatan timbalan Perdana Menteri. Awak tak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau bagi saya Perdana Menteri, okey, tak apa, saya duduk sama. Yang ni yang kita tak mau. Pada masa krisis. Yang ini dia kata, kita nak majoriti. Yang akan menyumbang sebuah kerajaan yang kukuh, dan ketika itu, keberkesanan mengendalikan pandemik akan lebih baik. Maka akhirnya, saudara-saudara, in the final analysis, natijah hujungnya, destinasi akhirnya apa? Kerajaan yang kukuh, solid, kuat untuk mengendalikan krisis COVID-19. Itu dia. Itu dua benda yang sangat berbeza. Jadi jangan kita samakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat ini macam yang ni. Baik, orang kata, kalau begitulah, Dr. Mujahid, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengamalkan sogokan untuk mendapat sokongan daripada yang dikatakan
majoriti lain dari Melayu, dia kata UMNO yang ramai nak sokong kita. Saya pun tak tahu. Yang tu tuan-tuan jangan tanya saya. Saya tak ada jawapan. Minta maaf. Ya, siapa pun tak tahu yang tu. Minta maaf ya. Kita menganalisa supaya rakyat rasa selesa. Ini bukan satu sandiwara, tapi satu yang kita harapkan dapat memberikan jasa kepada bangsa dan negara. Itu benda yang saya nak tekankan. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, bagi tahu yang itu, saya melihat dalam konteks itu. Konteks mengelahirkan sebab dengan kegagalan Perikatan Nasional atau Penyogok Nasional ini, maka perlulah kepada satu kekuatan kerajaan yang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berulang kali di dalam PC dia. Satu ketika dia menyebut pada 23 September saya ada sama menyaksikannya, bukan ada sama di majlis itu tapi menyaksikannya di waktu itu saya berada di Sabah waktu itu. Kemudian pada 13 Oktober dia juga membuat PC. Saya dapati konsisten apabila ditanya tentang adakah Datuk Seri Anwar pun akan menggunakan sogokan, ya, menyogok lah kita kata, ya, untuk nak dapat majoriti. Ini jawapannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa sokongan yang beliau terima tidak ada apa-apa balasan. Saya ulang, sokongan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim terima dari segi mereka nak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dibalas dengan apa-apa habuan. Yang kata lain tak ada sogokan lah. Anwar tak suruh hang-hang mulut tengok, aku boleh bagi besar lagi pada Mahyudin bagi hang-hang saat tengok. Tak, dia tak adil lagu tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata sokongan tidak dibalas dengan apa-apa habuan. Satu. Yang kedua, sokongan adalah kepada kepentingan yang lebih besar negara yang menginginkan sebuah kerajaan yang lebih berintegriti, dan yang ketiga mengekalkan prinsip rule of law atau prinsip hukum yang tetap menjadi teras kepada sokongan-sokongan yang diberikan. Kerana di sini ramai orang yang mula buat spekulasi, kalau UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ia punya syarat-syarat tertentu, dan kita pun tahu paling besar kita kata isu yang melanda UMNO ini ialah sabit kesalahan Datuk Seri Najib dalam kes 1MDB dan ada lagi beberapa puluh kes yang menyusul. Begitu juga dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang ada 46 kes. Apakah itu sebagai ganjaran bayaran, habuan, sogokan daripada sokongan yang mereka beri? Jawapannya tidak ada. Unconditional, dan ini tidak ada benda baru yang saya kononnya kata kerana Anwar bagi tahu kat saya, tetapi Anwar bagi tahu kat seluruh dunia. It is an unconditional support to the majority that I have. Ya, itu kita kata dua benda yang berbeza. Satu, melihat politik dalam kerangka nak membina keberkesanan sebuah kerajaan yang lebih efektif. Yang satu lagi, berebut harta, kedudukan, pangkat yang tak beza daripada awal kerajaan Perikatan Nasional terbentuk, iaitu di atas habuan-habuan yang semua orang dapat sebagai kesetiaan dan balasan kepada sokongan. Inilah yang telah mengundang, tuan-tuan,